Terima kasih Tuan Dipertua dan memberikan saya peluang juga untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan pada pagi ini. Tuan Dipertua, pada 14 hari bulan Mei yang lalu, kita ada dimaklumkan berkenaan dengan satu berita keputusan satu kes di Mahkamah Session Kuala Lumpur, di mana pertuduhan-pertuduhan yang telah pun dikemukakan terhadap seseorang penamat tersebut telah pun ditarik balik. Dan apa yang diperintahkan adalah satu perintah DNAA yang bermaksud perintah dilepaskan tanpa dibebaskan. Susulan daripada itu, Tuan Dipertua, kita lihat ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara untuk memberi penjelasan berkenaan dengan sebenarnya apa berlaku di dalam kes tersebut. Ini khususnya selepas kita lihat ramai yang menimbulkan persoalan berkenaan dengan kesahan keputusan tersebut dan juga berkaitan dengan kenapa perlu untuk keputusan sebegitu dibuat, khususnya di mana jumlah wang yang terlibat dalam kes itu sungguh besar dan juga ianya satu kes yang telah pun menarik perhatian daripada peminat undangan di seluruh dunia. Itu adalah kes PP lawan Riza Shahriz bin Abdul Aziz. Tuan Dipertua, kita semua tidak maklum bahawa kita ada proses mahkamah dan kita semua tahu bahawa di mana ada satu keputusan untuk membawa tuduhan, maka kita lihat bagaimana mahkamah serius untuk pastikan bahawa di dalam keadaan tersebut keadilan dicapai. Dan kita lihat kes-kes di Malaysia, dan saya bagi contoh, kes-kes yang cukup ringan, di mana kita lihat tindakan diambil, tindakan yang tegas untuk tujuan ini. Saya bagi contoh, satu kes pada 4 hari bulan Jun, Tuan Dipertua, di Terengganu, yang melibatkan seorang buruh yang bernama Rahmat Rahman. Umur dia 41. Beliau dituduh curi petai. Dan untuk kes itu beliau dipenjarakan selama 15 bulan. Kemudian kita juga ada kes-kes lain. Saya bagi contoh yang lain berkenaan dengan satu kes di mana seseorang itu telah pun dituduh kerana curi tin susu. Dan beliau ini dipenjarakan untuk 3 bulan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kita dapat lihat untuk orang biasa di mana undang-undang yang sedia ada diperketatkan. Tapi dalam kes ini seseorang itu dituduh. Saya baca daripada kenyataan Peguam Negara supaya tidak ada sebarang masalah. Yang dikata penamat tersebut was charged dengan izin kerana kenyataan daripada Jabatan Peguam Negara ini adalah bahasa Inggeris. Saya pohon kebenaran Tuan Speaker dan juga supaya kita pastikan tidak ada masalah dengan istilah khususnya dari sudut penterjemahan. Dia kata penamat tersebut was charged with 5 money laundering offences punishable under Section 4.1 of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act of 2001 for receiving proceeds, Mr. Speaker, sir, of an unlawful activity totaling USD 248,173,104 million. Ianya cukup besar, 250 million US dollars, linked to 1MDB between April 11 and November 2012. Dan kita semua tahu bahawa penamat tersebut telah pun dituduh buat kes ini. Kemudian kita lihat pertuduhan tersebut digugurkan dan kita ada perintah DNAA. Menurut surat daripada Peguam Negara ini, dan saya baca, ada surat yang diterima oleh peguam kepada tertuduh tersebut di mana mereka buat representasi. Dan ini adalah satu perkara yang biasa, Tuan Speaker. Jadi saya tidak mempertikaikan hak seseorang peguam untuk mengemukakan representasi buat pihak tertuduh yang beliau mewakili dalam sesuatu kes jenayah. Dan di sini disebut dengan cukup jelas apakah asas dan juga bahan yang disebut dalam surat tersebut. Dan dikatakan sebegini, izinkan saya. On the 18th of November 2019, Mr. Speaker, sir, the solicitors sent a letter of representation seeking a review of all 5 charges. The letter of representation, among others, proposed that this person, Riza Aziz, number 1, surrender his rights in 3 properties seized by the United States Department of Justice, and for Riza Aziz to facilitate the return of the same or its value to the government of Malaysia. Kemudian kita ada 3 lagi
hartanah, one unit of bungalow in Beverly Hills, California, another apartment located in New York, another unit of a townhouse in London, UK, yang perlu dikembalikan menurut persetujuan tersebut. Kemudian, agreeable to have money seized from him which form the subject matter in a related matter before the KL High Court to be forfeited by Government of Malaysia and to pay a compound di bawah Seksyen 92 Akta yang berkaitan. Now, Pucung. di dalam boleh sikit, kenyataan tersebut, kita lihat bagaimana Peguam Negara telah pun menyatakan bahawa beliau bersetuju kerana with this arrangement, Mr. Speaker, peringatan 3, the Government of Malaysia is expected to recover approximately USD 108 million. Jadi ini dengan cukup jelas menunjukkan bahawa keputusan yang dibuat tersebut adalah keputusan di mana seseorang itu dilepaskan tanpa dibebaskan dengan syarat bahawa beliau akan membayar balik kepada kerajaan Malaysia bahan yang bernilai seperti hartanah dan juga dalam bentuk cash, kewangan. Ini adalah satu perjanjian. Pucung, boleh Pucung? Perjanjian, sebentar. Ini adalah suatu perjanjian yang dicapai di antara tertuduh atau penamat tersebut, Tuan Speaker, dan peguam beliau, melalui peguam beliau dan peguam negara, di mana pertuduhan digugurkan atas sebab perjanjian untuk kembalikan harta dalam nilai tersebut, walaupun dalam bentuk hartanah ataupun dalam bentuk tunai. Jadi persoalan, Tuan Speaker, adalah sama ada ataupun tidak, satu perjanjian sebegitu rupanya adalah sah dalam undang-undang. Dan di sini, Tuan Speaker, izinkan saya membuat rujukan kepada akta kontrak yang cukup jelas menyatakan jenis-jenis kontrak yang tidak sah di dalam negara ini. Dan ianya disebut di dalam seksyen tersebut cukup jelas dan nyata seperti berikut. Dan saya baca seksyen 24 yang bertajuk atau berjudul seperti berikut. Apa balasan dan tujuan yang sah di sisi undang-undang dan apa yang tidak. Makna seksyen ini menghuraikan dengan terperinci apa yang dinyatakan sebagai balasan itu sah dan apa yang tidak. Dan di sini dalam misalan-misalan di bawah seksyen tersebut, kita merujuk kepada misalan kurungan H. Dan saya baca apa yang dinyatakan di sini, Tuan Speaker. A berjanji dengan B untuk menggugurkan dakwaan kerana rompakan yang telah dimulakan terhadap B. Dan B berjanji untuk kembalikan nilai barang yang dirompak itu. Perjanjian itu, Tuan Speaker, adalah batal kerana tujuan dia tak sah di sisi undang-undang. Saya baca sekali lagi. A berjanji dengan B untuk menggugurkan, cukup jelas, dakwaan kerana rompakan yang telah dimulakan terhadap B. Dan B berjanji untuk kembalikan nilai barang yang dirompak itu. Perjanjian itu, Tuan Speaker, adalah batal kerana tujuan dia tidak sah di sisi undang-undang. Jadi soal yang berbangkit, Tuan Speaker, adalah, dan ini bukan sahaja bertumpukan kepada kes ini. Saya bangun sebagai wakil rakyat untuk saya nak tanya, adakah perjanjian sebegini rupa sah di dalam undang-undang? Dan kalau tidak sah, bagaimana satu perjanjian tersebut untuk kes yang sebegini besar, yang telah pun menarik minat seluruh dunia, boleh diselesaikan dalam cara ini? Khususnya melalui Jabatan Peguam Negara. Kerana, Tuan Speaker, dengan segala hormatnya, Peguam Negara-negara ini adalah pihak yang harus mendukung dan melindungi undang-undang negara ini. Takkan melalui Peguam Negara, jabatan beliau, satu perjanjian dimasuki yang tidak sah. Jadi saya minta satu pandangan dan juga satu jawapan daripada Menteri Undang-Undang ataupun kerajaan, mana menteri yang sanggup jawab soalan itu, kenapa dibuat keputusan sedemikian? Dan jadi soal juga yang timbul adalah berkenaan dengan kes-kes lain. Adakah ini bermakna, Tuan Speaker, bahawa daripada sekarang, sekiranya berlaku satu rompakan atau kes rasuah seperti mana kita lihat hari ini, ya, adakah ini bermaksud bahawa sekiranya representasi dibuat, kita kembalikan wang yang kita curi atau rompak itu, atau kita ambil perolehi melalui perbuatan rasuah itu, maka dengan keadaan tersebut, pertuduhan itu akan gugur. Kerana ini menjadi satu presiden. Dan kita tidak boleh kata untuk kes ini kita setuju, tapi untuk kes lain kita tidak. Dengan tidak ada alasan yang kukuh. Jadi itu soalan yang saya bangkitkan kerana kepada saya cukup jelas bahawa ada pelanggaran untuk Seksyen 24 tersebut. Saya minta penjelasan daripada kerajaan berkenaan dengan perkara tersebut. Soalan daripada Yang Berhormat Sepang. Sila Sepang. Terima kasih sahabat saya YB Pucung. Satu persoalan yang menarik yang beliau bangkitkan. Cuma soalan saya pendek je lah.
Tadi yang berhormat membangkitkan isu ada rakyat biasa yang kena hukuman 15 bulan penjara kerana mencuri petai. Adakah YB sedar bahawa mencuri petai ini satu kesalahan serius dalam negara kita kerana ia berbau busuk? Jadi sebab itulah mahkamah mendapati bahawa ia satu kesalahan serius. Sebab itulah dalam kerajaan PH dulu mungkin kesalahan lain adalah kesalahan serius, tapi dalam kerajaan sekarang ni mencuri petai adalah satu kesalahan serius. Apa pandangan Yang Berhormat? Sila Yang Berhormat Puchong. Terima kasih sahabat saya daripada Sepang. Kalau satu kesalahan curi petai boleh membawa kepada satu pemenjaraan untuk 15 bulan, maka dalam keadaan kes yang saya sebut tadi, Tuan Speaker, cukup jelas bahawa hukuman yang seharusnya dikenakan hukuman yang lebih besar. Kerana ia ini melibatkan jumlah yang cukup besar. Satu jumlah yang tidak pernah kita dengar dalam negara ini. Dalam satu kes peribadi. Beratusan juta sampai tahap berbilion-bilion. Yang juga dilaksanakan di luar negara dan sebagainya. Tapi saya tidak hendak masuk kepada fakta kes itu. Soal yang saya bangkit bukan berkenaan dengan kes ini saja. Soal yang saya bangkit adalah berkenaan dengan tanggungjawab dan tugas peguam negara. Kerana kita lihat apa yang dilaksanakan itu adalah satu perkara yang melanggar kepada saya, Seksyen 24. Dan dalam keadaan tersebut, saya minta supaya satu penjelasan diberikan, khususnya berkenaan dengan kebolehpakaian presiden ini kepada kes-kes lain dalam masa hadapan buat sistem kehakiman negara kita. Kemudian Tuan Dipertua, saya juga ingin bangkitkan perkara yang berkaitan dengan Yang Berhormat daripada Segambut. Dan di sini Tuan Dipertua, izinkan Tuan Dipertua, saya minta sedikit ruang daripada Tuan Dipertua. Saya nak maklumkan saya ada interest dalam kes ini kerana saya mewakili beliau dalam kes ini, tetapi tidak ada apa-apa bayaran, hanya setakat saya ikut ke balai polis kerana mendukung dan juga menyokong seorang sahabat wakil rakyat saya. Di dalam kes beliau diminta supaya hadir di Bukit Aman untuk diambil satu kenyataan berhubung kait dengan laporan yang dibuat terhadap beliau, di mana beliau dikatakan memuat naik satu puatan dalam Facebook dan juga melalui siapan Twitter yang dikatakan adalah satu kenyataan yang berbau hasutan. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah kita sementara atau semasa siasatan tersebut telah membawa perhatian pihak polis dan pegawai penyiasat kepada fakta yang sebenar, bahawa sebenarnya bukan beliau tetapi pihak ketiga yang telah pun membangkit ataupun membawa ataupun menaik muat paparan tersebut kepada paparan Facebook dan juga ciapan tersebut kepada Twitter. Dan saya nak buat rujukan kepada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara berhubung kait dengan kes ini. Kenyataan tersebut, Tuan Speaker, adalah kenyataan melalui bernama yang bertarikh 11 hari bulan Julai tahun ini, di mana dinyatakan, dan saya ulangi apa yang disebut di sini, the IGP said police investigations have completed and it showed that the seditious posting had nothing to do with the Segambut Member of Parliament, but yang Tuan Speaker, was made by the Muafakat National Net Portal. Jadi saya nak tanya, bila kes berkenaan dengan ahli parlimen, satu kenyataan diambil, kita akur, kita terima, kita hadir di Bukit Aman untuk memberi kerjasama penuh, dan selepas itu kita memberi penjelasan, nampak bahawa pihak lain yang sebenarnya melakukan kesalahan tersebut. Saya nak tanya, kenapa sehingga sekarang tidak ada tindakan yang diambil? Apakah keputusan selepas daripada ini? Takkan dalam kes sebegini di mana ada kenyataan terbuka yang menyatakan bahawa ahli parlimen Segambut tidak melakukan satu kesalahan, dan kita telah pun berjaya menunjukkan siapa melakukan kesalahan itu, takkan kita tak akan ambil tindakan? Khususnya di mana di sini kita lihat bahawa penama tersebut juga dinamakan oleh Ketua Polis Negara secara terperinci di dalam rencana yang diterbitkan oleh bernama seperti mana saya rujuk tadi. Masa tidak mengizinkan, Tuan Speaker, boleh saya hanya mungkin mengemukakan beberapa soalan. Hari ini, Tuan Speaker, saya lihat ada satu laporan di dalam Malay Mail Online, di mana dinyatakan bahawa peguam-peguam untuk seorang warga Bangladesh yang dikatakan berkaitan dalam temu ramah dalam rencana Al Jazeera. Peguam tersebut yang ingin menjumpa dengan anak guam mereka dihalang daripada jumpa anak guam mereka. Saya nak tahu kenapa mereka dihalang.
walau apa jua kesalahan seseorang itu, beliau mempunyai hak untuk jumpa dengan peguam untuk mendapat nasihat supaya beliau dapat mempertahankan diri beliau daripada tuduhan-tuduhan, khususnya seperti tuduhan di dalam kes ini. Jadi saya minta supaya satu penjelasan diberikan berkenaan dengan perkara ini, dan Menteri memberi penjelasan, dan sekiranya boleh Tuan Di-Pertua supaya mereka melihat kepada perkara ini dan cuba selesaikan dalam masa yang terdekat, Tuan Speaker. Tuan Speaker, tidak ada masa, saya ucapkan terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat